Berhormat Datuk Seri Najib selaku Presiden UMNO mahu melihat akar umbi UMNO terlibat di dalam menentukan kepimpinan parti. Niat ini diterjemahkan dengan melakukan beberapa pindaan di dalam perlembagaan dan peraturan UMNO sendiri untuk menterjemahkan komitmen beliau bagi melihat bahawa UMNO ini merupakan parti yang ditunjangi oleh kepimpinan akar umbi juga. Dalam menuju ke arah menterjemahkan matlamat inilah Datuk Seri Najib mahu supaya pemimpin-pemimpin akar umbi, terutamanya ketua-ketua cawangan di 4 peringkat dan perwakilan cawangan turut diberikan mandat bagi menentukan pilihan kepimpinan parti supaya mereka turut terlibat di dalam membuat keputusan bagi menentukan kepimpinan parti diperkukuhkan melalui suara majoriti dari akar umbi. Keterbukaan UMNO jangan harus dilihat dari segi kolektif suara yang ditonjolkan hanya melalui satu suara, satu undi untuk seluruh keahliannya. Di dalam sistem UMNO, ahli-ahli di peringkat cawangan memilih ketua cawangan, ketua pemuda, wanita dan puteri. Dan mereka juga memilih perwakilan dari cawangan kebahagiaan. Artinya suara akar umbi itu diletakkan kepercayaannya kepada wakil-wakil di cawangan itu. Pada hemat saya, ianya telah memperlihatkan suatu daya meletakkan niat representatif akar umbi kepada pemimpin-pemimpin di cawangannya yang pergi ke persidangan perwakilan di paket yang kemudiannya menentukan pemilihan kepimpinan atas melalui mandat yang diberikan oleh ahli-ahli peringkat cawangan kepada mereka. Dan kaedah representatif ini merupakan kaedah yang terbaik. Negara luar, sama ada negara-negara jiran dan negara-negara di luar ASEAN memang memantau serta memerhati pemilihan di dalam UMNO kerana mereka mahu melihat sama ada UMNO ini masih kukuh, relevan atau menghadapi permasalahan dalaman, kerana di dalam sejarah mana-mana parti pemerintah atau parti politik yang melebihi usia 50 tahun pasti menghadapi zaman muramnya. Tetapi Alhamdulillah tidak dengan UMNO, kerana kita sentiasa berusaha untuk meremajakan UMNO dan merelevankannya dengan situasi semasa. Dan inilah yang mahu dilihat. Kita harap ahli-ahli dan calon-calon di semua peringkat tidak melihat dari aspek kelemahan peraturan baru ini. Undang-undang boleh dibuat, boleh diubah. Tetapi kalau kita sendiri tidak mematuhi undang-undang dan mencari loopholes, kekurangan, memang akan terdapat kekurangan. Di dalam pembenterasan politik wang ini, kita harus patuh kepada apa yang telah ditentukan. Bukan hanya apa yang diterapkan dalam peraturan, tetapi yang lebih penting ialah roh kita sendiri untuk mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perbahagian parti kita dan juga dalam peraturan yang telah ditentukan untuk parti kita dan diri. Setiap kali pemilihan UMNO, sama ada di peringkat cawangan, bahagian ataupun di peringkat Majlis Tinggi, Eksekutif Pemuda, Wanita dan
terdapat 40% muka-muka baru setiap kali pemilihan. Saya tidak menyangkakan lebih daripada 50% muka-muka baru akan masuk. Yang penting prinsipnya mesti ada kesinambungan di antara pemimpin lama dan pemimpin baru. Kita perlu pemimpin baru sebab kita mahu ada nilai-nilai baru, lontaran pendapat baru dan juga semangat yang mewakili generasi X dan generasi Y di dalam UMNO. Namun yang penting ialah tidak ada yang baru jika tidak ada yang lama. Yang lama memerlukan yang baru, yang baru itu juga tentu memerlukan yang lama. Jika ada falsafah yang baru menghormati yang lama menyanyangi yang baru, ini merupakan satu kombinasi yang baik untuk terus menghidupkan UMNO sebagai sebuah institusi politik dan institusi sosial orang-orang Melayu dan keturunan Melayu. Barisan kepimpinan UMNO pada kali ini perlu mantap. Bukan saja sekadar komitmen kepada menghidupkan roh parti untuk rakyat keseluruhannya, tetapi kurangkan permasalahan di dalam UMNO. Sebahagian daripada faktor yang menarik pengaruh kemenangan UMNO ialah masalah dalaman. Bila berlaku masalah dalaman, sekuat mana pun seseorang cadun, sekukuh mana pun struktur organisasi di dalam kempen pilihan raya, ianya akan tetap menjadi bobrok, runtuh dan akhirnya ranak. Oleh demikian, sama ada kepimpinan ini merupakan muka baru atau muka lama, tetapi roh di dalam UMNO itu harus ada. Jangan menjadikan kedudukan menjadi keutamaan pada seseorang, sama ada kita diberikan cawangan bahagian atau nasional. Yang penting, adakah kita dapat memberikan sumbangan dalam memperkukuhkan parti. Kebanyakan daripada kita, kedudukan peribadi itu lebih penting daripada kepentingan pengukuhan UMNO itu sendiri. Kalau mereka tidak dapat mempertahankan atau memperoleh sesuatu jawatan, mereka sanggup bukan sekadar mencalarkan imej parti, tetapi merosakkan parti kerana matlamat peribadi mereka tidak tercapai. Inilah masalah dalaman yang harus kita selesaikan. Saya tahu ini bukan hanya berlaku di dalam UMNO, ia berlaku di dalam mana-mana parti politik, sama ada dia menjadi tulang belakang kepada pemerintah atau mereka menjadi pembangkang. Tetapi kita harus belajar daripada pengalaman yang lalu. Apabila UMNO diharamkan, ianya simbol daripada permasalahan dalaman. Jika kita mahu mengulangi masalah ini, akhirnya kita tidak yakin kepada UMNO yang kita dukung. UMNO yang harus kita perkukuhkan imejnya, perkukuhkan organisasinya. Dan bagi saya, secara peribadi, kita ketepikan perbezaan pegangan kita di dalam menentukan kedudukan dalam parti, dan kita berikan dukungan dengan jawatan yang kita perolehi. Bukan ianya menjadi hak milik mutlak peribadi seseorang dan menjadikannya itu seolah-olah hak keturunan. Dan saya fikir kalau kita dapat menghentikan permasalahan itu, UMNO akan terus berada. Sebenarnya telah bukan saja meninjau siapa yang patut dinaikkan atau diturunkan, tapi perwakilan telah mempunyai pilihan yang lebih luas sekarang. Bukan hanya sekadar retorik, tapi track record kerjaya dan persembahannya kepada organisasi yang diketuai dan masyarakat yang diwakilinya tidak menampakkan kecemerlangan, dan baru dalam keadaan sekarang terhegeh-hegeh mahu berjumpa kumpulan itu, dan ini mula cukup-cukup dermawan di dalam menawan hati, dan ini merupakan barah jika tidak ditegak. Jika jawatan dan kedudukan parti
digunakan untuk memenuhi tembolok nafsu serakah peribadi, maka parti akan rosak. Tetapi saya tidak fikir masalah itu membarah terlalu banyak. Ianya memang wujud di dalam mana-mana parti politik, bukan sahaja dalam UMNO, tetapi saya fikir UMNO di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib lain bentuk rohnya dan berbeza sikap dan pola pemikiran, kerana kita tidak lagi mampu untuk melayani nafsu serakah politik kita sebagaimana yang pernah berlaku hingga UMNO. Semestinya orang yang telah ada nama akan dipilih. Kalau ada nama tetapi nama itu tidak baik, kalau prestasinya tidak baik, kalau sumbangannya sumbangan mereka pada parti tidak ada atau tidak banyak, akan umbi mengetahuinya. Saya fikir harus beri kepercayaan kepada sistem baru ini. Kalau kita mempertikaikan setiap sistem baru yang diperkenalkan, saya fikir orang itu harus mempersesuaikan dengan sistem baru yang ada, harus merelevankan dirinya dengan kehendak dan situasi semasa. Jangan, tidak boleh menari mengatakan tanah tinggi rendah. Apa yang kita perlu layan pendapat pembangkang ni? Mereka tak ada hak. Mereka jaga parti masing-masing lah. Kelemahan lebih banyak dalam parti pembangkang. Yang pilih anak beranak pasal apa? Yang pilih adik-beradik saja pasal apa? Mereka lebih baik daripada kita. Kenapa DAP perlu diadakan pemilihan parti semula? Kenapa parti lain ada permasalahan tentang soal menentukan pimpinan? Jaga barang dan kain sendiri dulu sebelum jaga kain orang lain. Kita tidak mahu terbuka. Ini masalah keluarga kita, ini masalah rumah tangga kita. Biar ahli keluarga dalam rumah tangga itu selesaikan dan tentukan hal tujuan. Ada di kalangan naib presiden yang lalu merupakan menteri besar atau ketua menteri, ada yang tidak ada jawatan di dalam kerajaan, masih benar lagi. Artinya pemimpin itu ditentukan oleh sokongan daripada perwakilan. Di dalam soal ini perwakilan itu datang daripada akar umbi. Dan tolong hormat pendapat perwakilan. Jangan menafikan keintelektualan dan kebijaksanaan perwakilan itu. Jangan sembarangan dengan sembrono untuk mewujudkan situasi pada seseorang. Dan saya fikir kalau Datuk Seri Najib ketika pertama kali menjadi naib presiden, dan ketika itu saya menjadi sekretari politiknya, ketika itu Datuk Seri Najib menjadi Menteri Pertahanan dan Datuk Seri Najib dapat nombor 1 sebagai naib presiden. Dia tidak pun sebagai menteri di KDM. Artinya Datuk Seri Najib diminati daripada dahulu lagi. Kelebihan ada pada diri beliau. Janganlah melakukan analisis yang tidak ada asas. Pilihlah di kalangan mereka yang terbaik untuk menjadi kumpulan kepemimpinan bagi terus memperkukuhkan Datuk Seri Najib sebagai Presiden Parti, Tan Sri Muhyiddin sebagai Timbalan Presiden Parti, dan kita adalah merupakan juak-juak yang akan melaksana dan melunaskan tugas bagi terus merelevan dan meremajakan UMNO untuk diterima oleh khalayak, masyarakat dan pengundi-pengundi keseluruhannya bila tiba PRU yang akan datang, insyaAllah.